Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin bersama anda sekalian di dalam rancangan Bahtera Perubahan. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan satu tajuk yang penting yang merupakan asas utama kepada pemikiran Islam ini, iaitu ikut dalil dan fakta, buang taklid buta. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita, saya suka untuk memetik apa yang disebut oleh seorang sarjana Islam yang terkenal, iaitu Al-Hafidh Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang meninggal pada tahun 751 Hijrah dalam karyanya yang terkenal iaitu A'lamul Muwaqqi'in. Beliau menyebut bahawasanya Islam adalah agama, syariah ini adalah ajaran Allah yang dibina di atas dasar kebaikan dan kemaslahatan manusia. Apa sahaja yang dikaitkan dengan agama tetapi terkeluar daripada keadilan kepada kezaliman, ataupun terkeluar daripada kebaikan kepada keburukan, ataupun terkeluar daripada hikmah menjadi apa-apa yang bertentang dengannya, maka ia tidak patut untuk dinamakan dengan agama, ataupun sebenarnya ia bukan lagi syariah Islam. Di atas asas ini, maka kita ingin membincangkan tentang dasar Islam. Ramai orang apabila disebut tentang agama, terutama orang yang barangkali bukan latar belakangnya agama, dia kata kita dalam agama ni dengar sajalah apa yang orang agama bagi tahu. Dia kata tidak, kita kata tidak. Ia kata ya, kita kata ya. Ia kata haram, kita kata haram. Ia kata harus, kita kata harus. Ia kata wajib, kita kata wajib. Tanpa kita berhak untuk mempersoalkannya, bertanya, dia kenapa awak mengatakan demikian? Adakah Allah dan Rasulnya berkata demikian? Ataupun ini adalah pendapat awak semata-mata? Ataupun ini adalah andaian awak semata-mata? Dan kita ramai di kalangan orang awam ini tidak berani. Dalam istilah yang lebih jelas, jika saya sebut, kalau sudah ustaz kata itu, maka ikutlah apa yang ustaz kata. Tetapi sebenarnya, itu bukan tabiat agama. Itu bukan tabiat Islam. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam ialah ajaran wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada ilmu mengenainya. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, jiwa kamu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam urusan agama, manusia, bahkan dalam urusan agama itu, manusia tidak dibenarkan mengikut sesuatu yang dia pun tidak tahu benar ataupun salah. Tidak memadai untuk sesuatu perkara hanya diberikan logo agama ataupun nama agama, maka kita pun ikut tanpa kita bertanya betul ke? Ada bukti ke? Benarkah Quran berkata demikian? Benarkah Rasul berkata demikian? Bolehkah diterima dari segi hujah dan faktanya apa yang disebut oleh tokoh-tokoh tertentu ataupun orang-orang tertentu yang menggunakan nama agama? Saya suka untuk merujuk dalam sejarah kesarjanaan Islam yang besar, tokoh yang terkenal dalam Islam, dalam penulisan sejarah Islam, salah seorang yang bernama Al-Imam Al-Zahabi. Al-Imam Al-Zahabi ini terkenal menulis sejarah tokoh-tokoh Islam. Di antara bukunya, Imam Zahabi ini meninggal pada tahun 748 Hijrah. Di antara buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi ialah Siyar A'lamin Nubala. Saya suka memetik salah satu cerita dalam itu, iaitu beliau menceritakan di dalam Siyar A'lamun Nubala tentang seorang tokoh ilmuwan besar dalam Islam yang bernama Waqi' ibn Jarrah. Waqi' ibn Jarrah ini terkenal sebagai seorang ilmuwan, hafalan hadisnya dianggap keajaiban. Dia dikatakan berpuasa setiap hari dan kemudian khatam Quran setiap malam. Imam Az-Zahabi bila menceritakan tentang Waqi' bin Jarrah membuat satu ulasan yang menarik. Kata Imam Zahabi, walaupun itu ibadat yang mengkagumkan, tetapi ia tidak patut dilakukan oleh Waqi'. Kerana ternyata Nabi SAW menyuruh kita mengkhatam Quran tidak kurang daripada 3 hari. Yang ni kita tidak boleh apabila terlalu kurang
daripada 3 hari sehingga kita baca Al-Quran itu sehingga kita pun tidak memahaminya. Dan Nabi tidak membenarkan kita berpuasa setiap hari. Bahkan Nabi mengajar puasa Nabi Daud. Puasa itu ada hari kita buka, ada hari kita puasa. Walaupun wakil tokoh yang besar, tetapi tidak bererti semua tindakan wakil itu mesti benar. Ini sikap sarjana Islam. Ini sikap tokoh-tokoh Islam. Mereka tidak pernah memberikan apa yang saya istilahkan kemaksuman kepada tokoh-tokoh, sehingga apabila tokoh tertentu, oleh kerana kita panggil dia ustaz, mufti, tok guru, apabila dia kata suatu benda, kita tidak ada hak untuk bertanya ataupun mempersoalkan apa yang dia kata itu dalam nada keilmuan ataupun dalam bahasa keilmuan. Kita ingin tanya dia, kenapa Tuan berkata begini, apa alasan Tuan. Kadang-kadang banyak pihak merasakan itu bersalah kerana kita ini orang awam, tidak berhak untuk mempersoalkan golongan agama. Sebenarnya ini tidak ada dalam Islam. Ini adalah mukadimah kita. Kita ingin bahagikan dalam Islam bahawasanya seseorang berhak untuk bertanya dan mempersoalkan sesuatu perkara yang ia tidak faham dan tidak jelas. Kembali semula kita kepada perbincangan yang telah kita sebut tadi. Seperti mana yang saya jelaskan tentang dasar Islam ni, iaitu tidak ada sesiapa pun yang maksum di dalam agama ini sehingga pendapatnya itu tidak boleh untuk dipersoalkan. Yang hanya kita tidak persoalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Rasulullah dan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Adapun selain daripada itu, sama ada dia tokoh besar, ia imam besar, hatta para sahabat, orang seperti Abu Bakar Siddiq, apabila naik memerintah, dia menyebut bahawasanya in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni, kata Umar bin Khattab. Jika kamu melihat aku tersalah, maka betulkanlah aku. Artinya tidak ada sesiapa yang telah mengambil darjat kemaksuman dalam dirinya sehingga dia menyatakan saya tidak boleh dipertikaikan. Saya ingin sebut hal ni penting kerana sebahagian orang kadang-kadang menganggap guru agamanya itu macam maksum, macam tidak boleh dipertikaikan lagi. Ya, kita mempunyai penghormatan, kita mempunyai kesopanan, namun kita mempunyai hak sebagai insan yang ingin mengikut agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertanya tentang apa yang dia sebut. Saya sebut satu contoh yang saya masih ingat dan saya kadang-kadang saya nukilkan dalam tulisan saya. Ada seorang penceramah agama, oleh kerana barangkali latar belakangnya juga ada sedikit sebanyak dalam perubatan. Dia berceramah menyatakan bahawasanya di dalam Islam, ubat bagi sakit AIDS ialah dengan kita menyebat orang yang sakit AIDS itu 100 rotan. Katanya inilah perubatan ataupun inilah penyelesaian yang Islam ajar, sebab itu Islam menyuruh orang yang berzina disebat 100 rotan di belakangnya. Duka cita penceramah ini berceramah di Kuala Lumpur, ia berceramah di Merata. Oleh kerana dia barangkali ustaz, berceramah, ada menyebut Al-Quran yang barangkali orang lain tidak menghafalnya, maka audiens ataupun penonton yang ada itu hanyalah mendengar dan tidak berani mempersoalkan. Padahal jika kita bertanya semula kepada dia, kalau Islam menjadikan sebat 100 rotan kepada orang yang terkena sakit AIDS, bagaimana dengan orang yang terkena penyakit itu sedangkan dia tidak melakukan apa-apa kesalahan? Bukan semua orang yang kena sakit AIDS itu berzina. Ada isteri yang terkena kerana perbuatan suaminya. Ada budak-budak, kanak-kanak yang lahir atau bayi yang lahir mewarisi penyakit berkenaan. Dan kemudian dalam agama pun tidak boleh oleh kerana seorang itu terkena sakit AIDS, maka kita akan membuat kesimpulan bahawasanya dia pernah melakukan zina. Ini juga tidak benar. Tetapi orang audiens yang dengar oleh kerana itu ceramah agama, dia tidak mempersoalkan. Sebab itu saya kata, agama tidak benarkan hal seperti ini. Agama memberi hak kepada kita untuk mempersoalkan perkara yang ternyata tidak benar. Dahulu dalam negara ini ada orang mendakwa tokoh korporat tertentu meninggal dan kemudian mayatnya menjadi khinzir. Ini pun satu dakwaan yang ajaib. Dalam negara kita, kita tahu bahawasanya siapa saja yang meninggal kena ada sijil kematian, surat kematian, tak boleh dikebumikan begitu sahaja. Kemudian tak boleh berlaku pemindahan harta melainkan melalui proses-proses undang-undang yang mensabitkan dia benar-benar mati.
Tiba-tiba bagaimana mungkin dia telah mati, ditanam oleh satu orang saja, telah berapa tahun baru dia dedahkan kerana dia seorang dia tanam belakang rumah dan mayat yang dia tanam itu memang telah jadi khinzir. Saya tidak mempertikaikan kalau Allah ingin menjadikannya. Tetapi dakwaan yang seperti itu telah memberikan ketidakjelasan dan kesamaran orang terhadap Islam dan menganggap dakwaan agama nanti bohong. Telah berlaku jenayah yang lebih teruk pada zaman Nabi, penentang-penentang Nabi, mayat mereka tidak menjadi khinzir. Allah kalau kehendaki memang Godzilla pun mungkin jadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan bagi umat yang akhir itu demikian hukumannya. Ya, ia berlaku pada umat Nabi Musa, umat-umat yang sebelum ini. Tetapi oleh kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi sehingga ke akhir zaman, perjuangannya memerlukan survival sehingga kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini memilih agama bukan kerana panik ataupun terkejut terhadap suatu kejadian, tetapi memilih agama setelah faham dan jelas tentang kebenaran, tentang hujah, tentang kejelasan ajaran tersebut. Ketika Bilal diletakkan di atas dadanya batu yang begitu besar, batu tidak bertukar menjadi kapas. Penentang-penentang Nabi tidak pula bertukar tiba-tiba menjadi haiwan. Tetapi mereka semua terkorban kerana berperang dengan Nabi dan hasil usaha orang Islam mempertahankan Islam. Dan ini akan saya sebutkan nanti pada siri-siri yang akan datang. Tetapi yang pentingnya saya ingin mengambil kesempatan menjelaskan di sini ialah kita dalam banyak keadaan ceramah-ceramah atau ucapan-ucapan agama itu diberi lesen dengan kelas yang besar sehingga kita tidak mempersoalkannya. Malangnya ini semua akan memberikan kesan yang buruk kepada kepahaman agama manusia dan akhirnya manusia menganggap agama ni apa saja dia cakap kita terimalah, kita percaya ke tak mau percaya, kita nak buat macam mana kerana orang agama telah memperkatakannya. Dan ini suatu kesilapan dan kita mesti betulkan. Sebab itu saya mendahului perbincangan ini tentang keperluan fakta dan dalil dalam agama. Kembali semula kita kepada perbincangan dalam tajuk ini. Seperti mana yang telah saya sebutkan, oleh kerana kita dibelenggu oleh perasaan takut ataupun rasa macam bersalah untuk bertanya mereka yang dianggap sebagai golongan agama, bertanya ataupun mempersoalkan kembali fakta-fakta ataupun perkara yang dikemukakan yang kita rasa kurang tepat ataupun keliru, menyebabkan banyak kadang-kadang tindakan ataupun amalan yang berlaku dalam masyarakat kita yang sebenarnya tidak menepati apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebagai contoh yang mudah yang mungkin boleh kita buat ialah umpamanya apabila berlakunya kematian. Nabi SAW ajar orang Islam supaya mempunyai sikap persaudaraan, tolong-menolong, bantu-membantu, menolong yang susah. Sebab itu apabila meninggalnya Ja'far bin Abi Talib dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum membuat makanan menghantar kepada keluarga Ja'far, yakni keluarga si mati, bagi meringankan bebanan mereka. Nabi kata, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman, qad ja'ahum ma yashghuluhum." Kamu semua buat makanan untuk kaum keluarga Ja'far kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyusahkan mereka. Dalam arti kata lain, masyarakat Islam sekeliling bila ada kematian akan memberikan support di sudut moralnya, di sudut perasaannya, di sudut keuangannya, pertolongannya. Mereka tidak sepatutnya pergi kepada keluarga si mati dan berkata, berapa banyak belanja yang nak dikeluarkan, berapa banyak duit yang awak sanggup beri kepada kami untuk menguruskan mayat ini. Dan ini semua berlaku dalam masyarakat kita sehingga kadang-kadang apabila berlaku kematian seakan-akan satu projek untuk banyak pihak mendapat berbagai-bagai upah sehingga sembahyangnya diupah, itu ini dia mendapat uang, keluarga si mati membelanjakan dengan kos yang tinggi untuk menguruskan jenazah. Berpadalah jika nak diuruskan itu kain kapan ataupun urusan-urusan seperti menggali pengumuman jenazah, itu mungkin menasabah. Tetapi bayaran yang itu ini yang diambil dan akhirnya diperolehi oleh poket orang tertentu yang mengambil kesempatan sehingga mereka setengahnya merasakan bahawasanya kalau ada kematian itu barangkali satu keuntungan kepada mereka kerana adalah uang sampingan yang boleh mereka perolehi. Saya fikir
masyarakat kita patut membetulkan hal ini. Hal ini tidak betul, tetapi kita tidak berani mempersoalkannya. Sebab apabila perkara itu dilakukan oleh golongan yang dianggap agamawan, maka kita mendiamkan diri. Dahulu juga sama, ada mandi safar dan seumpamanya. Oleh kerana hal itu dilakukan oleh golongan agamawan, kita diamkan. Cuma alhamdulillah hari ini dia berubah dan banyak yang sudah dibuang. Tetapi apa yang saya nak jelaskan, kita dalam agama tidak pernah mengajar kita bahawasanya kita memberikan nilaian kemaksuman kepada mana-mana individu selain daripada Nabi SAW, sehingga tindakannya itu kita tidak ada hak untuk bertanya, benarkah begini? Inikah Islam? Inikah apa yang disebut dalam Al-Quran? Inikah yang diajar oleh Nabi SAW? Seorang sarjana Islam yang terkenal pada zaman ini, Muhammad Qutb umpamanya, menyebut dalam karyanya Waqi'un al-Mu'asir, menyatakan bahawasanya masalah kepada penuntut agama, pengajian agama ialah mereka telah bertukar, mereka telah menjadi penghafal fakta, hanya mampu menghafal tapi tidak mampu berfikir terhadap hafalan yang dihafal, tidak mampu untuk memberikan penilaian kritis, tidak mampu untuk memberikan pemikiran dan melihat nas yang dihafal itu dengan kerangka yang lebih tajam pemikirannya. Dan akhirnya dunia Islam berjalan, maka kadang-kadang kita lihat pemikiran agama itu tak dapat bersaing dengan apa yang berlaku pada perubahan moden ini, disebabkan banyak perkara-perkara dalam agama ini hanya bersifat hafalan dan tidak ada satu keberanian untuk bertanya fakta-fakta agama. Sebab itu kita kemukakan tajuk ini, iaitu kita mesti berani ataupun kita mesti ada hak untuk bertanya fakta dan dalil apabila seseorang bercakap berhubung dengan soal agama, kerana agama ini dibina di atas fakta dan dibina di atas dalil. Seorang murid besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang meninggal pada tahun 264, iaitu Al-Imam Muzani, menyebut bahawasanya aku meringkaskan ilmu Asy-Syafi'i, ilmu Al-Imam Syafi'i, dengan aku ingin memperingatkan Asy-Syafi'i itu berpesan jangan melakukan taklid buta kepadanya. Yakni jangan mengikut apa yang ia tulis, apa yang telah ia kata, tanpa memahami apakah dalil dan apakah hujah yang sebenarnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada perbincangan ini, membuka minda kita supaya kita dalam agama ini lebih luas, lebih ada hak. Kita tidak ada apa yang dikatakan dalam agama, barang siapa yang banyak bertanya maka lemahlah imannya. Ini tidak pernah ada dalam agama. Siapa yang bertanya itu tanda ia bertanya dengan keikhlasan, kejujuran untuk mencari kebenaran. Sebenarnya dia adalah insan yang cuba untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sebenar, iaitu mengikut dalil dan hujah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan perbincangan kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.